Yang lama ni maknanya kita build kita buang, kita build kita buang. Macam producer kat tadi lah. Kita build kita buang, kita ambil yang baru. Jadi itu yang berlaku. We build, kill. Bukan buang dia, kill. Kuda yang mana tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana tuan senangi? Janda yang bertudung yang kreatif. No. Tapi saya rasa daripada musim pertama, musim kedua dan musim ketiga, lagu ni je Datuk tahu. Lagu ni je lagu janda paling top ni. Tak, bukan. Lagu ni je ke yang tahu? Saya cakap saya hanya nyanyi lagu yang top saja. Oh, lagu yang top je. Sebab kita membawa seseorang yang top. Yang top, legend. Janda. Tapi janda kreatif. Tajuk kita lagi. Okey, korang semua jangan marah-marah Okey, ini yalah, janda tu tak janda lah. Tapi dia kreatif. Kita bersama dengan Puan Erma Fatimah. Puan ke? Puan lah. Tak banyak kita janda bersama. dah tak puan, cik ya. Oh ya ke? Ya. Betul? Saya kembali menjadi cik sekarang. Kita kembali bersama dengan Cik. Macam tak kena Tak kena. Tak kena, itulah dia. Puan Erma Fatimah. Okey, Erma Fatimah. Okey. Yeah. Terima kasih Ma datang podcast kita orang. Sama-sama. Alhamdulillah untuk musim ketiga ni nak dapatkan seorang figura yang hebat yang ada di pasaran. Bukan senang. Kita dapat orang-orang hebat semua masa season 3 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa? Erma nak tahu duduk elok-elok. Ni sekarang ada berapa juta orang tengok kita tau. Dah elok sangat ni aku duduk. Ini paling lawa lah. Ni paling elok ni. Iyalah dah. Duduk macam mana lagi nak suruh aku angkat kaki ni atas kursi ni. Yang paling elok dalam version aku angkat kaki atas ni. Okey, Erma Fatimah. Erma Fatimah ni saya kenal lama dah tu. Yeah. Lama sangat daripada dia kurus kering. Kurus kering sampai naik tangga mencungap. Saya dah kenal dia dah. Satu nama besar itu Satu nama besar dalam Satu nama industri. besar. Kalau dulu dia ada legacy dia. Kalau dulu ada zaman Datuk Sarimah. Datuk Sarimah, lepas tu arwah Allahyarhamah Julie Dahlan, dia producer perempuan. Lepas tu kita ada Mak Nani, Rosnani Jamil. Lepas tu kita ada Datuk Sami Baba. Lepas tu kita ada Erma Fatimah. Tapi Erma Fatimah ni dikira macam producer dan pengarah perempuan dekat Malaysia ni dia tak ramai. Tak ramai, tapi Erma ni dia dapat mengekalkan dia punya kreativiti, legacy dia sampai hari ni. Ya Allah ya Tuhanku. Aku rasa bangga hari ni. Inilah pengakuan daripada engkau, Syam. Betul. Wajar. Ni aku malas nak interview kawan-kawan ni. Dia menganjing aku balik. Tak betul lah tu kan. Itu pengakuan pengakuan. Bagus. Bagus. Hari ni ada satu pengakuan yang sangat bagus. Tapi biasanya aku tak bagi kau bagus-bagus. Kau susah nak puji aku. Kau kutuk aku je. Ini kau puji aku ni. Senang ni. Aku nak simpan ni rekod ni. Datuk, Erma Fatimah. Mungkin Datuk nak tanya dia zaman dia mana datang perempuan ni kan. Kita tak tahu. Yang janda ni datang dari mana? Kan dia membesar kat mana? Tapi saya memang mengenali maksudnya mula-mula tengok dekat TV tu semua Betul. memang Sekolah mana? inilah heroinnya. Yelah, Sekolah. sabarlah. Sekejap Sekolah cepat mana? sangat dia ni nak ni lah. Geng sana nampak? Datuk tanya je terus soalan tu. Kau lah tanya. Tanyalah, kau perempuan-perempuan. Aku dengar je lah. Okey, Kak Irma. Kalau nak tahu Kak Irma ni asalnya daripada mana, dapat pendidikan awal kat mana, and macam mana boleh mula-mula ceburi industri ni. Okay, saya berasal dari KL. Okey. Saya belajar di Sekolah Konvent Bukit Nenas. CBN. Lepas tu saya ambil law Okey. sampai tahun kedua. Lepas tu saya dapat offer berlakon. Bukan dapat offer. Dan memang saya daripada dulu masa saya SRP kita duduk SRP SPM. Masa SRP pun saya kerja. Dah bekerja. Maksudnya bila cuti sekolah saya akan pergi cari duit, nak cari duit. Okey. So masa SPM tu cuti sekolah saya pergi kerja jadi extra. Pelakon extra. Masa tu dah ni dah pun. Okay. Kau rasa kau lawa ke masa tu jadi extra? Tak. Aku tak kisah pasal lawa pun. Aku tak tahu. Memang walaupun tapi aku nak duit je.
Waktu tu nak duit je. Saja nak duit. So berlakon jadi extra. Lepas tu saya dapat tawaran jadi pelakon extra berdialog juga. Masa tu iaitu Rozana Cinta 87. T-shirt you tu cantik lah design dia. Mana beli? Central Market. Cantik? Bagi Zana boleh? Boleh. Rozana. Mula-mula saya ditawarkan untuk menjadi pelakon extra berdialog. Tapi kerana seorang pelakonnya tak boleh berlakon watak yang supporting tu, maka saya ditawarkan untuk jadi supporting tu. Nampak cantik tak Cantik, Kalau tak cantik tak dapat kan. Betul. Tak, yang supporting tu jahat. Yang orang jahat biasanya tak lawa. Tak jahat sangat. Watak apa masa tu Kak Emma? Watak, kalau kata watak pembantu, maknanya dia bukan heroin. Heroin ni bala dia, hero bala dia orang jahat. Sama juga heroin bala dia. Tak, kalau kau tengok cerita tu kau pun terpesona kat aku lah masa tu. Aku Tak, ingat saya tengok apa tak? cerita Syah. Kau tengok dulu Syah. Rambut pendeknya ni apa aku tak tengok pula. Kaki boleh buat karaoke masa tu. Tak ada, bukan, rambut tu tak pendek sangat masa tu. Itu lain. Tajuk dia Rozana Cinta 87 tu saya jadi lesbian. So bila drama itu meletup. Filem tu meletup, saya mendapat tawaran demi tawaran daripada director-director hebat, Rahim Razali dan sebagainya. Maka di situ saya tak boleh cope berlakon dan belajar. So saya memilih untuk jadi pelakon. Maknanya kau tinggalkan nak jadi lawyer tu, kau jadi satu benda yang orang tak Irman, kau tak rasa kau menghampakan harapan mak bapak kau? sangat waktu itu. Waktu itu yang bermain di dalam kepala saya adalah satu. Kalau jadi lawyer, bila aku nak dapat duit? Lambat lagi proses dia. Berapa tahun? Kalau berlakon ni senang-senang dapat duit. 1,000, 2,000, 3,000 waktu itu. Habis je dah terus ada dapat bayaran. kan. So saya punya keputusan itu menyebabkan keluarga saya, saudara mara saya membuang kami daripada keluarga. Sebab dia mengatakan kepada mak saya, mengizinkan saya untuk menjadi pelakon tu ibarat seperti memberi keizinan kepada saya masuk ke dalam kancah pelacuran. At that particular time tau. So Serius sama? Ya. Ni serius lah ni. Stigma masyarakat kau ingat aku ketika tipu itu. buat apa? Kau ingat aku buat skrip ke apa ni? Betul ni. Apa pula masuk ke dalam pelacuran pula? Orang tu cakap, bukan aku. Stigma masyarakat ketika itu. Sebab saya punya saudara mara tu semua golongan elit lah. Dia boleh dianggap elit lah. Anak-anak semua apa ni kan. Educated lah. So dia orang punya expectation untuk saya menjadi doktor ataupun lawyer. Dan saya mendapat tawaran berlakon ke luar negara, belajar ke luar negara waktu itu. Jadi dia nak saya jadi seorang manusia yang orang kata ada Professional lah. professional. So itu sangat mendukacitakan dan of course mak dengan ayah saya kecewa lah dengan keputusan saya itu dan saya beritahu kepada mak dengan ayah saya yang saya akan buktikan yang saya akan jadi seseorang dalam industri ni. Tapi kau heret pula adik kau. Aku tak heret dia. Dia yang peta-peta lebih. Umi berlakon bukan kau heret. Tak heret dia, mana pernah Dalam aku heret. kau ni apa tu buat mak kau kena sound dengan keluarga apa semua, lepas tu Umi pun kau seret. Tak. Umi aku tak heret, seret dia. Habis tu? Itu macam mana? Dia yang pandai lebih pergi berlakon. Dengan Mak Nani pula tu. Ingat jatuh motosikal pegang helmet lagi. So di situ Emma bermula mah dalam ni. Emma tak menyesal mah. Saya hanya akan merasa penyesalan tu bila saya tengok orang pakai baju lawyer. Sebab itulah impian Itu saya waktu tu. sepatutnya. Kau pernah berlakon jadi lawyer? Tak pernah. Tak ada siapa nak panggil jadi lawyer pakai baju tu tau. Tapi kenapa engkau sendiri sebagai seorang penulis skrip, sebagai seorang producer, sebagai seorang pengarah, kenapa kau tak buat engkau jadi seorang lawyer? Okey. Apabila kita dah masuk ke tahap menjadi director, menjadi scriptwriter, dia punya nafsu untuk berlakon tu dah kurang dah, tak ada dah. Sebab mungkin kau dah tua. Bukan pasal dah tua. Mungkin kau dia ingat ikut lawyer dekat dalam nafsu berlakon kau tu ikut nafsu hello. kau. Lawyer kat dalam court tu tua pun lawyer lagi tau. Yelah, kau cakap pasal nafsu nak berlakon tadi tu. Jadi maksud nafsu orang tua tak ada nafsu lah. Ada, tapi mungkin dah kurang lah. Tak ada. Bukan pasal tu. Sebab bila saya dah fokus writing, saya jadi director, saya dah tak fikir tentang apa yang saya nak lagi dah. Maknanya yang sebelum lah. Kau tak menyesal mah Tidak. Aku tidak menyesal.
Aku rasa aku tidak menyesal kerana aku telah berjanji pada diriku aku akan menjadi seseorang dalam industri ini dan aku telah buktikan kepada mak dan ayahku dan kepada saudara maraku kat luar sana dan mereka datang. Mereka datang kembali kepada saya. Oh, sebab kau popular. Sebab menang Best Actress banyak kali. Banyak kali menang. Malas cakap lah. Tadi kalau pesan dia bawa lah buat I. Nanti Takut ambil tak gambar buat kita tunjuk kereta. gambar. Ada ke? tak Ada ke simpan lagi ke? Simpan. Ada yang pecah lah. Ada juga. Ya. Maknanya kau tak menghargai pemberian orang lah, pengiktirafan. Menghargai. Kita letak dia dekat dalam bilik air. Bilik air? Bilik air. Supaya bila pagi-pagi bila kita duduk kat atas bowl tu, kita tengok award kita tiap-tiap hari. Kalau kita letak tempat lain, kita tak dapat tengok. Kan? Memang betul duduk dalam bilik air ni. Ya. Datanglah rumah masa tu lah kita dapat mendapati, oh, I am the best actress, I'm the best director. Kalau tidak, mana ada masa nak menikmati tu. Adakah saudara mara kau memang dulu actor or actress that Tidak ada. Kau mewarisi? Tidak ada. Apa yang membuatkan kau suka sangat dengan bidang ni? Duit sahaja. Duit saja. Memang kau dulu masuk dalam bidang ni tak jujur lah. Betul? Betul? Memang nak Tapi cari- sebab dah bakat bagus, dia jadi bagus. Macam mana kita gunakanlah bakat tu? Mulanya kerana duit. Saya ni dulu, mak ayah saya, walaupun dia orang ada duit, bukanlah orang kaya, tapi dia tidak manjakan anak-anak dengan duit. Depan rumah saya ada pasar malam setiap hari Rabu. Tapi saya tak dapat pergi pasar malam setiap hari Rabu. Saya kena tunggu hujung bulan bila mak dapat gaji barulah dapat Barulah boleh RM1 pergi pasar malam. So saya nak benda-benda yang saya nak dalam hidup saya tak dapat. Saya tak ada pernah merasa hidup ada toy. Kan ada hadiah hari jadi. Mak ayah saya tak pernah bagi saya hadiah hari jadi pun masa saya kecil dulu. Saya tak pernah nak beli basikal, tak boleh, nak beli ni, tak boleh tu, tak boleh ni. Jadi bila saya dapat berlakon Rozana Cita 87, benda yang pertama saya beli adalah mountain bike. Itu Berapa adalah gaji kau masa tu? 2,000 lebih aku kan. banyak 2,000 waktu tu. 2,000 lebih. Betul. Supporting je. Supporting. Dan kemudian lepas tu dah jadi heroin. Dia pandai ni, dia pandai bodek pengarah. Adalah sebab baguslah dia panggil. Okey mak, kau rasa bakat kau datang dari mana? Tu bagi Allah bagilah. Memang betul born to be a Superstar. Betul. Superstar. Aku rasalah. Aku tak ada siapa-siapa dalam hidup aku yang orang seni. Mak ayah saya tak ada, tok saya lagi tak ada. Tok aku tu bagi aku nama ni sebab nak bagi aku jadi ustazah. Tok aku tu ajar orang mengaji. Dia kalau hidup tengok aku jadi pelakon, agaknya dia mati pengsan agaknya aku. Betul. Bakat Tak ada. lah sebenarnya. Tak Memang ada orang bakat semua seni. jadi. Dan kemudiannya bila adik-adik dah join, dah menyertai, Kak Emma rasa? Adik Sebab saya seorang tu, dia nak Umi Haida tu. Tapi Alhamdulillah dia juga telah membuat saya rasa bangga dengan lakonannya. Walaupun awalnya tak ada macam rasa macam Allah buang masa je kau duduk dalam industri ni. Tapi lama kelamaan saya merasa bangga melihat lakonan dia. Tak malulah saya. Yalah, betul. Okey mak, engkau berlakon. Lepas tu engkau jadi seorang pengarah dalam usia yang muda. Filem pertama engkau Jimmy Asmara. Kau lah yang berlakon. Aku dah berlakon kan. Shooting. Bijak kau. Tapi ada surprise. Apa dia? Kalau aku tak berlakon tak bagus filem tu. Sengkuat. Jadi apa? Saya jadi fakar. Ya. Jadi pembantu. Okey, kenapa Emma daripada seorang pelakon engkau dah berjaya sebagai seorang pelakon, lepas tu engkau tak teruskan kejayaan kau sebagai seorang pelakon secara total? Ya. Secara total. Macam saya sampai sekarang saya berlakon. Saya berlakon Tapi Irma lepas berlakon tu tiba-tiba kenapa sibuk nak jadi pengarah? Okey. Apabila Apabila saya berlakon, saya masuk ke set, saya berjumpa dengan pelakon-pelakon veteran saya kesian dengan kehidupan mereka. Asal? Siang, malam, pagi, petang tidak ada live. Bila saya jadi pelakon, saya tidak ada live. Pergi set, bawa baju, tak tahu pukul berapa dia rap. Tak kan? Jadi apabila saya menjadi pelakon itu, saya merasalah mungkin saya salah, tapi saya merasa macam tidak ada masa depan
menjadi pelakon ni. Walaupun pada Tetapi mulanya saya sudah berjanji kan kepada mak saya yang saya akan menjadi seseorang dalam industri ni. Takkan saya nak patah balik ke belakang. betul. Takkan saya nak memfailkan diri saya. Takkan saya nak duduk selama-lamanya dalam industri ni sebagai pelakon sampai tua. Jadi saya decide saya kena polish diri saya untuk upgradekan diri saya kepada apa lagi yang saya boleh expand menjadikan bisnes dalam industri ni. So saya try to be a director. No, actually saya jadi start with producer dulu. Saya buka company kerana BNE Production. ya. Jadi production itu sebenarnya adalah untuk future saya. Saya merasa saya memikirkan tentang masa depan saya. Aku tak akan duduk lama-lama kat dalam industri ni macam tu. Saya nak jadi producer, saya nak jadi director macam tu. Okey, Emma, dalam usia yang muda dalam usia yang muda Irma tengah harum nama. Tiba-tiba Irma mendirikan rumah tangga. Yang semua orang tahu Irma masa tu bukan berkawan dengan Badar. Badar kan kawan saya juga. Tapi Irma berkawan dengan orang lain. Tapi end up kahwin dengan Badar. Adakah sebab apa? Sebab tiba-tiba kenapa pilih Badar? Kenapa Kenapa kau pilih Badar? Mungkin waktu tu tak ada pilihan kot. Maknanya tadi kau cakap engkau ni heroin orang suka gila apa, maknanya sampai ke terdesak macam tu sekali? Oh tak, bukan. Habis tu? Bukan pasal tu. Bukan pasal tu. Yalah, manusia ni apabila dia bercinta, dia sama ada dia lupa diri atau dia tak sedar diri lah. Begitu lebih kurang Saya punya hubungan saya dengan boyfriend saya sebelum ni yang mana saya berkawan dengan dia 5 tahun. 5 tahun. Dan memang of course waktu itu kita merasa macam dia lah yang akan menjadi suami kita. Yang kita nak kahwin. Tetapi malangnya tak jadi. Dia sama 5 tahun tu rasanya 3 tahun bergaduh, 2 tahun je baik macam tu. Ya okey tu. Tu tak berapa bagus tu. Kalau timbang je tak berapa bagus. Makanya dengan tidak mendapat restu daripada mak ayah ketika tu, maka saya merasakan macam benda ni takkan jadi. Maka saya kena end. Kalau saya tak end saya punya life, saya akan keep on baik balik dengan dia, gaduh baik balik dengan dia, macam tu. So ketika itu ditakdirkan Allah, sebenarnya saya dah jumpa Badar tu daripada first film saya, Rozana Cinta 87. Adalah dia lah cameraman. Tapi lepas tu ketika kejadian itu berlaku adalah ketika Hati Bukan Kristal, filem tu. So maka tu saya macam tengok dia, saya macam cakap baik sungguh budak ni Saya macam nak try lah dia macam tu. Kau try Badar lah. Aku try dia. Iyalah, kenapa kau tak aku try dia. Biasanya orang lelaki yang try perempuan macam desperate sangat engkau. Bukan. Sebab aku punya pendirian adalah aku tak suka lelaki try aku. Mesti aku try dia dulu. Macam tu. Mesti aku suka dia dulu. Kalau dia datang approach aku, memang dia takkan dapatnya lah. Tak boleh, aku suka aku yang suka dulu. Macam tu. So aku try lah Badar. Dapat pula macam tu. Bagus betul nasib masa tu. Badar yang handsome masa tu kan. Boleh lah jejaka tu. Jadi makanya bermula dengan betting aja tau, dengan kawan-kawan. Betting. Sebab Badar tu baik, kawan-kawan bet dengan saya. Lepas tu saya bet dengan lancangnya mengatakan bersaksikan api kat rumah tu, lampu, saya kahwin. Betting. Itulah permulaan. Bermula dengan betting. Apakah itu punca pada perpisahan sebab betting ni pasal? Lah. Yelah, sebab engkau bukannya jujur sebenarnya. Itu awal. Maknanya engkau tak, lepas tu bila saya mengenali dia, kita kawan pun, kita tak kawan bukan macam saya dengan yang first saya bercinta tu. Itu ke hulu ke hilir tu gada-gada. Yang ni tak ada. Tak keluar dating, jarang sangat keluar dating. Mak keluar pun makan bubur je. Tu je. Dan jumpa kat set, tu je. Tak ada keluar-keluar dating, pergi jalan mana semua tak ada. Siapa yang approach nak kahwin? Dia. Bukan kau? Kan. I okay je. So lepas tu Irma bila yalah gandengan di antara Irma Fatimah dengan juga Badaruddin Haji Azmi. Badar adalah seorang DOP yang cukup disegani, kan, juga seorang pengarah, berganding dalam membuat filem.
Yelah, awak ada kreativiti awak. Dan saya tengok dekat set masa saya dia berlakon tu, dia selalu bergaduh dengan Badar. Badar kata begini, dia kata begini. Kenapa jadi macam tu? Memang dia dilahirkan untuk menjadi suami saya saja. Dia tidak layak untuk bekerja dengan saya. Tak boleh. Walaupun dalam satu industri. Saya pun tak layak untuk bekerja dengan dia. Tak boleh. Saya rasa because why? Prinsip saya dan prinsip dia berbeza. Juga dalam prinsip dalam pegangan Islam, ya. Dalam pegangan Islam, whatever it is, your husband is still your husband, you have to respect your husband. Tetapi dalam prinsip hidup saya adalah, apabila saya berada di set, apabila saya menjadi director, you are not my husband. Kalau anak aku pun, kau bukan anak aku. Kau kena kerja ikut cara aku. So, mungkin di situ ada banyak benda yang tak sama. Kan? Walaupun dia bermula terlebih dahulu menjadi director daripada saya, dia adalah guru saya. Arahan saya yang pertama adalah drama Ratu Jamu, yang saya menang Best Director. Arahan pertama saya Best Drama. Tak payah ulang lah, Anugerah nak Screen, tengok bagus sangat lah. Nak bentuk kat engkau supaya kau tahu masuk dekat dalam kepala tu. Drama pertama arahan I menang Best Director. Badar lah guru dia. Dia lah yang bersama saya di set itu. Dan sebelum saya syuting, dia tunjal-tunjalnya kepala saya hanya untuk ajar saya orientation camera. Dia kata you have to know the rules in order for you to break the rules. So sampai hari ni Tok Sah tipu saya pasal camera angle. Dia lah guru saya. So itu yang dia ajar. Saya buat filem, dia bawa saya pergi. Saya tak ada experience. Saya tak sekolah filem pun. Betul. Nak buat proses dekat Hong Kong, dia bawa mak saya, bapak saya pergi Hong Kong. Dia tunjuk saya macam mana nak naik train pergi ke studio untuk buat final tu kan. Saya dah pandai naik train satu hari, the next day dia balik. Dia tinggal saya dengan mak saya. Jadi dia sudah mendidik saya daripada first drama tu pun begitu. Ini editing, ni editor. You want to know what is your shot like? You talk to your editor. Dia tidak ajar saya, dia tidak manjakan saya itu. Dia membuat saya berfikir. Walaupun dekat set dia tak tunjuk saya angle. Bila saya tanya dekat mana nak letak, boleh letak sini. You are the director. So saya bekerja dengan dia first drama saya itu dan first film itu. Lepas tu saya kata pada dia, saya tak rasa saya boleh kerja lagi dengan dia. Sebagai seorang pengarah, berapa banyak award dah menang? Tak boleh nak kira Kan lah dia kata Syam. banyak tadi. Banyak Syam. Tak boleh nak kira. Kau teman aku tak puas hati. Kenapa? Kenapa kau tak puas hati dengan aku punya kemenangan? Tak tahu ni kenapa. Dah menang berapa banyak ya? Tak tahu nak kata. Memang tidak hafal pun menang berapa banyak. Sebab mungkin masa itu sudah sampai ke tahap dah tak penting dah. Jadi Erma bila masuk bertanding, ramai pengarah-pengarah akan gerun bila you masuk bertanding. Ya ke? Kata Erma, karya-karya Erma ni dia selalunya lain daripada yang lain kan. Tapi kat mana lain pun aku tak tahu lah. Kan? Apa yang membuatkan karya kau nak berbeza daripada orang? Apa yang kau nak angkat kat dalam? Kau banyak buat pengarah perempuan ni selalu mengangkat perempuan. Kenapa? Tak. Dia kau cakap mana ada semua drama aku, cerita aku mengangkat perempuan. Tak, ada juga apa-apa isu lain, isu-isu yang Okey, apa filem yang Erma pernah arahkan? filem? Filem Jimmy Asmara mengangkat perempuan. Tak, itu mengangkat tentang bercerita tentang darjat. Ya, mengangkat perempuan. Perempuan menjadi mangsa pada darjat. Okey, Embun mengangkat perempuan. Lagi apa filem yang tak banyak filem buat kan? Perempuan Melayu Terakhir. Perempuan Melayu Terakhir mengangkat perempuan. Apa filem lagi buat? Diva Popular. Diva Popular mengangkat perempuan. Upin Ipin. Upin Ipin. Itu kartun lah kan. Jadi kenapa selalu pengarah perempuan? Saya tengok Datin Paduka Syahim Baba, dia mengangkat perempuan juga. Mak Nani mengangkat perempuan juga. Kenapa orang perempuan ni diangkat perempuan? Kenapa adakah mereka merasakan perempuan tu tertindas dalam kehidupan? Bagaimana pula dengan lelaki? Bagaimana pula dengan director lelaki? Dia angkat apa? Memang kalau kita tengok dekat luar ni pun memang sebenarnya dia memang kehidupan tu bermula dengan lelaki. Betul, tak dinafikan. Tetapi hanya perempuan yang memahami perempuan. Jadi kebetulan cerita-cerita yang menarik itu bersangkut paut dengan perempuan. Lelaki is boring. Perempuan is variety. Sebab tu awak solo sekarang sebab lelaki boring.
No, it's not because of that. Maybe because I am boring. Datuk nak tanya apa kat Irma? Saya pun malah borak dengan dia ni. Saya dah macam kelu tak tahu. Dia tu dengan dia kan? Dia boleh cakap dengan Dia macam ni. Lepas tu dia masalah dengan perempuan kat dia Irma. tu. Saya tak faham. Dia tak boleh terima hakikat yang perempuan ni ada power. Betul? Dan cerita-cerita apa yang dia masalah dia? tak Tak tahu. tahu. Saya pun tak faham apa masalah dia. Kita rasa kita kena tanya dia. Sebenarnya apa masalah Datuk? Apa Dengan masalah perempuan? kau dengan perempuan? Tak, dengan perempuan. Bini Soalan kau dah- pun perempuan, anak kau pun perempuan. Saya tak ada masalah dengan perempuan. Saya cuma bertanya kenapa mengangkat isu-isu perempuan saja dalam karya. Habis kalau wanita yang tak angkat, siapa yang saya angkat berkatakan tu? seorang janda yang kreatif. Jadi maknanya tak kreatif manalah Irma Fatimah ni. Sebab apa dia hanya bercerita dalam kelompok dia. Kelompok perempuan. Dia tak boleh cerita dalam kelompok lelaki. Di mana janda kreatifnya tu? Tak, apa sal pula tak ada cerita pasal lelaki. Ada, mesti ada cerita lelaki yang saya buat. Mungkin saya tak terfikir sekarang apa yang saya nak sebutkan. Nama-nama title dia. Memang sekarang ni saya tengah buat cerita lelaki tu. Lelaki itu. Tentang lelaki. Bukan dia direct. Masalahnya Skrip aku. skrip dia tapi diarahkan orang lain tapi Cerita aku. tapi lelaki itu tapi perempuan yang akan menjadi majoriti dalam tu. Betul? Nampak? Kenapa? Sebab lelaki memang selalu menjadikan perempuan mangsa. Faham, okey tak kisah, tapi saya bertanya tentang kreativiti. Maknanya kreativiti Irma Fatimah sebagai orang seni itu terhad. Tidak. Begini you have to do what you know. Okay? Okey. Perempuan dia sangat memahami perempuan. Okey. Naluri perempuan, sifat perempuan, keinginan perempuan. Lelaki akan memahami tentang lelaki. So kalau nak tanya pasal ekspertis saya dalam membuat drama-drama yang perempuan, ya betul saya akui kerana saya kalau bukan perempuan yang mengangkat perempuan, siapa lagi nak angkat perempuan? Kalau lelaki dia buat cerita yang balik-balik cerita nak angkat lelaki. Apa masalahnya kalau perempuan nak buat cerita pasal perempuan? It doesn't mean you buat cerita pasal perempuan you tak kreatif. Sebenarnya kreatif lah sebab cerita tu pun tak sama. Semua cerita berbeza-beza. Jimmy Asmara lain, Wak Perempuan Melayu tu Akhir lain, Embun lain. Semua lain tu. Dan lebih kreatif lah kat situ. Sebenarnya. Mana ada orang buat cerita-cerita macam Kak Irma buat? Tak ada Cerita Embun lain. Memanglah cerita dia. Yelah, Lain dengan bermaksud cerita orang itulah lain. kreativiti dia. Apa yang salah yang Datuk nak cakap tadi tu? Saya pun macam confused juga. Betul. Lah. Saya cakap dia kenapa perempuan saja yang dia punya karya tu. Sebab wanita tu dia pelbagai aspek tu. Dalam Jimmy Asmara lain yang cuba dia nak tunjulkan. Dalam Embun tu lain perjuangan wanita yang dia Aku suruh kau tanya soalan, bukan kau jawab soalan. Memang masalahnya Ni masalah soalan ni. Datuk tu menjurus kepada wanita. Dia memang nak attack kita kan. Pula attack pula. Saya cakap pasal kreativiti hari ni. Okey, Emma. Ya. Okey, engkau cakap pasal kreativiti. Okey, engkau pergi, saya dengar engkau pun ada pergi belajar sampai ke Indonesia. Kenapa tidak ada guru dekat Malaysia ni yang boleh menggilap kreativiti kau? Jawab Aku rasa tak ada. Yalah, kenapa? Aku rasa tak ada guru yang aku boleh jadikan guru. Dekat sini? Dekat Malaysia memang tak ada. Tak ada, aku macam tak ada siapa yang aku idolakan. Okey, okey, dalam industri perfilman Malaysia ni, maknanya engkau nak bagi tahu tidak ada orang yang elok untuk Bukan. dijadikan idola. Aku nak mengambil guru. Seorang murid berhak memilih gurunya. Okey, faham. Ya. So saya tak ada guru yang saya rasa saya nak pilih kat Malaysia ni. Maknanya industri filem ni kita tenat jugalah kat Malaysia ni. Bukan, mungkin sebab tak ada, bukan taste. Bukan taste. Dan siapa guru di Indonesia tu? Selamat Rahajo, Gari Nugroho, arwahnya Teguh Karya, orang-orang yang hebat di Indonesia yang saya dapat. Datuk jangan main pelik. Bukan benda pelik, saya bertanya. Dia cek jalan, saya dia nak kenakan aku. No. nampak? Kau orang kena ingat, aku ni bertanya bagi pihak dia orang ni, dia orang tengah tengok ni. Iyalah. Dah dia tak nak tanya dah, dia sokong kau. Aku seorang kena tanya. Kan? Okey, Irma daripada dulu muda sampai sekarang umur dah 58. 55. Kau suka nak up-upkan umur aku? Okey, Irma. You tengok industri lakonan, industri filem dekat Malaysia ni. Daripada Irma ceburkan diri, sekarang ni berapa peratus je naik?
dia punya kebaikan dia? Jujur ke? Jujur lah. Adalah dalam 10-20% kot. Maknanya mundur lah. Masih. Kenapa cakap mundur? Kerana we are not a trendsetter, we are just a follower. Kita suka membuat cerita mengikut trend. Kita tidak membuat cerita mengikut apa yang kita rasa kita nak buat. Jadi di situ tidak ada kejujuran. Jadi karya-karya itu tidak jujur. Kalau ditutupkan suaranya, kita pun tak tahu dia tu filem Malaysia ke, budayanya ke mana, apa yang nak diangkatkan tentang Malaysia, budaya kita dan sebagainya. Tidak ada dalam nilai itu. Kalau kita tengok filem-filem Indonesia, it's not because saya belajar kat Indonesia, kita compare, kita tahu itu filem Indonesia. Kerana apa? Kerana dia sangat berpegang kepada budaya. Kita tak ada. Sebab apa? Kita sibuk nak jadi macam Hollywood, kita sibuk nak jadi macam Bollywood, Korea. End up kita punya image, kita punya jati diri tak ada dalam filem tu. Tak ada wajah kita. Tak ada wajah kita. Ya. Tapi itu yang orang suka tengok. Wah, kita trend kalau lah, nak kan? memang Itu yang trend. You follow the trend lah. So if you don't follow the trend, mungkin filem kau takkan laku. Siapa punya kesalahan, kesilapan jadi macam ni industri ni? Siapa? Diri sendiri dah pembikin tu yang tidak ada tanggungjawab. Seorang karya itu refleksinya adalah kepada wajah pembikinnya. Jadi kalau kau nak refleksi itu seperti apa, kau lah yang warnakan. Kau tak boleh salahkan industri, kau tak boleh nak salahkan government, kau tak boleh nak salahkan sesiapa di sekeliling kau. Kau yang warnakan karya kau. Itu tanggungjawab kau. Jadi karya yang terbaru Kak Irma? Lelaki itu. Lelaki itu. Kenapa kau pilih lelaki? Pilih lelaki salah, pilih perempuan salah. Tadi aku buat cerita perempuan, kau marah. Adakah sebab Kak Irma sampai sekarang selepas berpisah dengan Badar tak dapat lelaki dalam hidup, jadi maknanya you nak curahkan perasaan kau melalui drama lelaki itu? Allahu Akbar. Apabila berpisah dengan Badar tu, dia tidak ada langsung dalam senarai impian dalam hidup ni nak mencari lelaki pengganti dia pun. Setia sangat kau dengan cinta tu? Oh, betul. Jadi memang tidak ada lelaki lain yang kau rasa boleh mengisi kehidupan kau? Kau ni oh, punya soalan. No, aku nak pula apa? Sebab yelah, kita kawan mah. Okey. Aku tengok kau seorang-seorang pun kesian. Kau tak payah nak kesian kat aku lah, Syam. Aku tak menderita pun masa tu, Syam. Kau tak nampak muka aku bahagia? Okey. Kau kan pelakon hebat. Kau boleh berlakon depan aku. Tak, bukan bahagia kerana tak ada Badar. Tak. Okay. Badar adalah seorang lelaki yang terbaik dalam hidup aku. Tak ada lagi dah. Tanpa dia, aku tak jadi apa aku jadi sekarang ini. Seorang director, seorang producer, you know. Itu adalah daripada hasil aku berkahwin dengan seorang lelaki yang sangat memahami aku. Yang sangat sabar berdepan dengan aku. Kesabaran dia sangat luar biasa untuk berdepan dengan seorang perempuan gila. Dia tahu aku gila pada kerja aku. Tapi dia okey, dia boleh faham. Tidak ada lelaki, Syam, yang boleh ganti dia seperti itu untuk menjaga aku seperti apa yang diberikan kepada aku. Ke tidak ada lelaki yang nak engkau dah? Mungkin. Mungkin juga. Boleh tengok gila engkau ni. Tapi kan? aku tidak pernah terfikir untuk mencari ganti itu. Tidak ada dalam senarai hidup aku. Bukan pasal aku setia pada Badar, tak. Aku rasa macam tak ada kepentingan. Dalam seusia yang macam ni, 55, masih nak berkreatif ke? Kalau dah kau berada di dalam bidang itu, sebenarnya di dalam hati mengatakan it's about time nak stop. Mungkin dah sampai dah masanya nak terdekat ni. Tetapi masalah dengan otak aku ialah apabila aku mendapat satu cerita yang aku nak buat, dia end up aku buat balik. Buat lagi. Dalam pada aku nak berhenti tiba-tiba aku tahu aku nak buat cerita tentang ni. Aku rasa aku perlu buat cerita ni, orang aku kena bagi penonton tahu tentang masalah ini yang sedang melanda negara contohnya lah. So aku akan buat. Aku lupa tentang yang aku kata tadi aku nak berhenti. Macam tu. Maknanya masih ada lagi lah benda-benda yang Kak Irma rasa belum capai, ataupun ada benda-benda yang masih Kak Irma fikirkan untuk nak. Dia bukan soal pencapaian. Pencapaian tu dah tak ada lagi dalam hidup saya untuk saya kejar. Saya pun dah tak berapa heran lagi, dah penat dah naik atas pentas ambil awak kan. Penat dah turun naik. Riak tu. Jadi saya punya
intention sekarang adalah lebih kepada tanggungjawab saya untuk menyampaikan message tertentu di dalam karya-karya saya. Tapi kan Kak Irma, kalau tengok memang nak dibandingkanlah sinematografi ataupun cerita-cerita daripada Indonesia, kan memang dia punya gap tu jauh beza dengan kita di Malaysia. Apa yang membuatkan kita susah nak ada elemen macam tu Kak Irma? Sebab diorang ada roh. Kalau kita pergi Jakarta, kalau pergi Indonesia, Ya. kita tengok sekeliling kita 360 degree. Itu adalah roh, adalah jiwa. Kalau kita masuk ke KL town, kita ada kehilangan rasa roh itulah. Maknanya diorang ni semua, mereka ini adalah survival dan diorang fighter. Diorang fighter. Dia fight against everything. Macam contohnya bagaimana dia memprotect dia punya industri daripada orang luar masuk. Sedangkan kita tidak. Kita buka pintu seluas-luasnya. Siapa, apa drama, filem semua boleh masuk. Tapi kita nak masuk dalam negara diorang bukan mudah. Sangat susah. Dia sangat protective. Jadi itu adalah semangat yang sangat kuat dalam diri diorang. Jadi bila diorang berkarya pun, diorang akan bagi seluruh jiwa diorang. Sebab saya pernah bekerja di sana menjadi assistant director pada guru saya. Jadi saya tahu macam mana sistem kerja diorang. Irma, industri filem Malaysia ni akhirnya ke mana? Kalau nak dilihat lagi 5, Akhirnya 10 ke mana? tahun. Sebab aku tengok daripada dulu sampai sekarang sama. Itulah, tidak ada beza. Harga TV bayar pun tak naik mana. Macam mana kau nak berkarya? Banyak tu je dia bayar. Selagi maaf cakap lah, kalau you nak jadikan, macam kita ambil contoh Korea, bagaimana dia menjadikan industri mereka itu sebagai satu industri yang boleh menjana pendapatan ekonomi negara dia. Dia make it as a must untuk dia menjadikan dia menaikkan ekonomi negara dia melalui filem. Menggunakan entertainment. Menggunakan entertainment fully Yes. dia boleh penetrate negara seluruh dunia. Betul. But we don't have that. Maka sampai matilah kita akan hanya berhibur dengan kita punya industri. Kalau tidak ada inisiatif untuk mengangkat kita punya industri, menjadikan dia satu industri yang boleh menjana ekonomi negara lah. Maksudnya filem tu harus dibuat untuk tujuan apa, ada usaha untuk memasarkannya ke luar negara. Ini tak, kau buat, kau sendiri mau ingat lah, kau jual sendiri, kau lah bawa pergi. Kalau kau tak tahu, kau tak ada connection, simpanlah filem kau kat Malaysia je. Itu yang berlaku sekarang. Tapi ada juga insentif yang kerajaan bagi. Insentif bagi, setakat bagi insentif aja. It's different tau. Kalau government dah chop benda tu, dah initiate benda tu as an economy negara, benda tu akan dikerjakan sebagai itu. Tapi kalau you just kau siapkan nasi kat situ, lauk semua kau suruh kau makan je. Kau tidak ajar dia bagaimana nak makan, bagaimana nak apa, letak je macam tu. Dia akan nak gunakan benda tu ke arah yang tidak memberi manfaat kepada industri. Maknanya mesti ada research and development lah. R&D lah. Not only research development, tetapi macam contohnya lah, you have dana untuk filem. Dana tu you buka open, pam. Siapa-siapa datang. Toke ikan pun boleh datang pitch. Ada ke? Aku tak tahulah ada ke tidak toke ikan. So called toke ikan. Datang pitch, you get it. I don't know what you do with the money. Tapi filem tu tidak terhasil dengan baik. Gagal lah. Kenapa you tidak recognize orang-orang yang dah memang ada dalam industri ni, yang memang boleh buat filem dengan baik? Hanya orang-orang Some of the money you memang bagi ke orang ni. Okay, Syam, aku nak kau buat filem ni. Aku tahu filem ni boleh pergi ke luar negara. Aku allocatekan 10 juta untuk 2 filem, for example. And the rest, okay, bagilah siapa-siapa yang kau nak bagi tu. Tetapi tidak ada inisiatif itu. Main bagi je. Jadi macam mana kau nak naikkan industri kau? Duit tu memang ada, inisiatif tu memang dia punya insentif tu memang ada. Boleh tak kalau saya cakapkan, kalau filem Malaysia ditayang kat luar negara, orang kat luar negara tak tahu filem tu datang dari mana. Betul. Macam saya cakap tadi, tidak ada roh, tidak ada jiwa, tidak ada kejujuran. Banyak boleh tak saya katakan filem-filem Malaysia ni banyak meniru? Betul? Tiru Korea.
Bila Korea meletup, tiru Korea. Ikut apa yang viral lah. Ya, betul. Sama juga macam contohnya lah drama TV. Sama. Memang you kena nak bagi kepada orang untuk memberi peluang kepada orang untuk berniaga. Semua orang kau nak bagi peluang kepada berniaga. Tetapi bagaimana dengan orang yang terror ni? Orang yang memang terror ni. Memang industri. Dalam industri ni memang player ni. Kau nak campak dia sama status dengan orang-orang yang baru tergigi nak jadi producer ni. Patutnya you kena bagi orang-orang ni. Sebab orang ni yang akan mewarnakan you punya TV dengan kualiti punya drama. Kan? Sesuatu yang dia nak sampaikan, mesej yang padat. Bukan main pukul rata. Bila pukul rata tu yang jadi gitu. Tak ada impak lah. Tak ada impak. Okay, macam mana Irma tengok industri kita ni, kita punya kek ni kecil tapi semut dia banyak. Semua banyak. Kalau akulah, kek tu aku bagi yang semut yang tertentu je aku bagi. Sebab kecil-kecil ni aku sabarlah dulu macam tu. Tapi ada juga orang kata semut-semut baru ni, dia kata kau ni dah tua dah lah, zaman kau dah habis. Tak apalah, sama juga. Aku pun pernah muda macam kau. Aku pun pernah lalui zaman kau. Kita bermula dari bawah. Tidak ada siapa-siapa terus jadi meletup. Kita semua bermula daripada bawah. Kita semua melalui proses. Daripada kita lahir sampai kita jadi apa yang kita jadi sekarang. It's all about proses. Saya nak bercakap pasal pelakon pula. Macam mana kita tengok, okay, Irma, macam mana Irma tengok pelakon-pelakon yang ada sekarang? Nak dibandingkan dengan tahun 90-an punya quality. Commitment. Quality. Hancur. Takkan semua hancur. Kebanyakan. Sebab nak popular saja. Bukan betul-betul passion. Nak popular saja. Ambil, berlakon, settle, balik. Keluar social media. Sekarang social media. Popular. Banyak follower. TV semua nak. Macam tu. Tapi you nak mewarnakan diri you. You nak colourkan karakter you. You tak ada fikir. You main gembat je. Boom, 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 boom. Akhirnya kau jadi letih tau. Kau letih dan kau punya karakter macam tu je sampai mati. Dan akhirnya you akan jadi seperti apa? Pelakon-pelakon ini akan tumbuh seperti lalang dan juga akan mati dengan sendirinya. Tak payah siapa-siapa bunuh dia pun. Ada hujan, tak ada hujan, dia akan mati lalang kan? Macam itulah mereka akan jadi. Kerana apa? Sebab dia tidak ada inisiatif untuk mewarnakan lakonan dia. Ambil skrip, kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang skrip pun tak ada dekat set. Scene apa tanya assistant director. Dia sendiri tak tahu apa scene. Dah banyak sangat saya tengok yang begitu rupa. Jadi orang-orang yang begini, kalau mereka menonton ini, mark my words, you can die soon. You akan mati. Irma pernah menyaksikan kematian-kematian orang yang begini? Ada. Tak payah sebut nama lah kan. Tak payah kita sebut nama. Tetapi adakah anda ingin selama-lamanya menjadi seorang pelakon yang hanya kontroversi? Tanpa orang sebut tentang you punya credibility. Orang hanya bercakap, oh bagus, popular lah dia, cantik lah dia sebab dia punya baju ni, dia punya tu, dia punya ni. Tak ada cerita pasal bagus gila lakonan dia. Tak ada siapa boleh lawan. Tapi sekarang memang orang jual rupa kan, kalau berlakon. Memang kita perlu rupa, tak ada nafikan, kita perlu bakat tu. Tapi kita nak orang yang ada inisiatif untuk memperbaiki diri dan menjadi yang terbaik. Adakah pelakon yang nampak handsome macam aku, Mak? Budak baru ni. Kau handsome ke Syam? Dia angkat soalan dia. Tengoklah terus macam lah. Rosyam kan. Saya lah bukanlah nak puji dia. Dah, tak payah. Saya tak ada masa nak puji dia kan. Tapi aku handsome kan. Umur 56. 56. Duduk jadi hero benda. Asal orang dia sibuk ambil dia jadi hero. Bakat. Yang ini jawapan ni yang saya nak dengar. Bukan pasal sebab dia handsome. Aku tak handsome ke? Taklah, tak boleh lah. Bukanlah handsome ni kategori. Bakat tu lah datang dulu. 56 jadi hero lagi, Mak. Buat apa? Ambil lah yang muda-muda. Kenapa nak ambil jadi hero? Kenapa dia masih duduk dekat dalam industri ni? Dia ada bisnes lain. Pergilah. Bakat. Sebab orang masih memerlukan dia kerana bakatnya. Dia kan Tom Cruise Malaysia. Ya, jadi adakah you all yang kat luar sana yang muda-muda, yang ada berjuta-juta followers itu, orang hanya perlukan you ketika you cantik. Bila you tua sikit, Tak gone. ada. Pandang pun tidak lah. Itu yang berlaku kat dalam industri ni.
Kalau you bagus, you akan ada. You kan, walaupun dah tua macam ni, you masih ada kat dalam industri. Suka. Betul tak? Sebab Datuk tak boleh menidakkan kalau dengan Irma Fatimah. Betul tak? Kau nampak? Dia rasa nak kenakan saya. Tapi Tak, saya dia sekali diam, apa dia diam. salahnya saya kenakan dia. Tak? Tapi itulah sebenarnya kita tengok industri kita dekat Malaysia ni, okey, ini saya cakap pasal saya. Saya juga cuba membuktikan bahawa kalau di negara luar pelakon-pelakon yang sudah berumur tu masih lagi diberi peranan-peranan yang utama. Filem-filem mereka masih boleh dijual dengan besar kerana fan dia dah ada. Tapi bila dia meningkat umur, tidak ada filem yang membuatkan dia nampak seperti yang hero yang hebat apa semua kan, sebab pelakon tu taklah hebat mana, yang membuat jadi hebat itu pengarah, kru-kru production yang membuatkan dia jadi hebat. Tapi itu berlaku di luar negara. Jalan cerita yang berlaku di luar negara. Tetapi tak jadi di Malaysia. Bila dah sampai satu tahap umur, lepas tu dipilih pula orang baru pula lagi. Budak baru boleh pilih orang, tapi nak diangkat menjadi ni. Jadi maknanya yang lama ni maknanya kita build kita buang, kita build kita buang. Macam producer kat tadi lah. Kita build kita buang, kita ambil yang baru. Jadi itu yang berlaku dalam industri dekat Malaysia. Dan kita nampak benda ni We build, we kill. We build, we kill. Bukan buang lagi, kill. Jadi saya sebenarnya secara peribadi cuba mempertahankan supaya benda ni dapat berubah. Apa yang saya buat hari ni, saya dah lama tak berlakon dalam TV apa semua, saya dah lama tak berlakon. TV saya ingat dah berbelas tahun tak berlakon. Meletup pula tu. Habis saya keluar, alhamdulillah. Terlakut. Saya keluar tiba-tiba dia Meletup? jadi. Meletup. Mungkin terlah. Atau drama tak ada drama lain masa tu. Tapi ini drama pun kena bayar tengok. Kena bayar tengok. Tu orang bayar. Orang bayar. Engkau hero. Hero. Menyesal agaknya orang tu bayar. Kenapa? Alamak je ni ke? Tapi Irma ni dia jarang ambil saya berlakon. Ya. Dia jarang ambil saya Susah berlakon. nak dapat dia. Susah nak dapat Datuk. Mahal. Kau nak Rosyamno kan? Ingat kau dengan Irma Fatimah, kau seorang yang ada nama kat Malaysia ni. Mahal. Kan? Jadi ini yang kita nampak bagi seorang perempuan. Tapi itu maruah tau. Syam, you know, bila aku kata kau mahal Syam, tua. Mahal. Take it or leave it. Betul? Kita patut bangga tau apabila kita boleh mengatakan take it or leave it. Bermakna aku ada quality for you to pay me. Faham tak? Jadi kalau kau tak ada pilihan, macam mana? Kan? Dan ini yang kita nak sebenarnya. Kalau kita tengok macam zaman-zaman dulu, kita ada hero-heroin yang dalam industri, tapi sekarang dah tak ada kan. Dulu kita ada Awi Era, Imam Manan, OJ Mak Daud kan. Sekarang tak ada. Tak ada lagi hero-heroin. Imam Manan, OJ Mak Daud. Imam Manan, Irma Fatimah. Jamal Dia Billah. punya partner. Jadi tak ada tau, tak ada. Tak ada. Kan? Dia tak ada sekarang. Lepas aku siapa? Aku pula. Kau dengan? Saya banyak heroin. Saya macam Rajanikan. Saya boleh berlakon dengan semua orang. Faham tak? Rajanikan je. Yelah maksudnya saya berlakon dengan ramai heroin. Tetapi dia ada satu orang. Dia mesti ada satu orang. Saya orang selalu babitkan saya dengan Nasha, dengan Rita Rudaini. Masa tu kan. Masa tu kan. Dia mesti ada, dia kenal. Ada Macam ada filem, chemistry lah. filem-filem luar yang saya berlakon tu tak keluar kat Malaysia. Filem apa tu Tok? Banyak nama-nama cerita orang putih semua. Ya. Hebat Rosyamno ni. Jangan percaya. Hebat sungguh. Okey, Irma, apa yang awak nak cakap lagi untuk industri ni? Apa yang awak masih fresh, yang awak nak nampak lagi 5 tahun, 10 tahun lagi, apa awak nak tengok? Dalam industri ni. Tak ada apa yang saya nak tengok dalam industri ni. Saya sudah laluinya dan saya menunggu pengakhiran hidup saya je. Maknanya awak tak ada apa-apa sumbangan towards the industry dah. Awak dah bosan lah. Tak, saya tidak ada sumbangan secara total sebagai pelakon, tetapi saya akan terus berkarya dalam menerbitkan mengarah pun belum, saya tak ada mood lagi, masih belum. Mungkin saya akan cari sebuah cerita untuk menutup saya punya buku sebagai pengarah. Saya belum tutup lagi. Saya cakap saya tutup, tapi saya belum tutup sepenuhnya kerana saya menunggu satu naskah yang betul-betul saya nak buat untuk saya tutup saya punya hayat sebagai
talian hayat saya sebagai director. Untuk kejayaan pada penutupan talian hayat sebagai director, tak awak memerlukan seorang pelakon yang hebat seperti saya? Saya memerlukan pelakon yang hebat untuk bekerja. Ya, betul. Adakah awak offer diri saya? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan janji apa-apa, Irma. Of course saya nak bekerja lagi dengan Rosham sebab saya dah pernah bekerja dengan dia. Dia banyak tolong saya masa saya Jimmy Asmara tu. Walaupun dia seorang pelakon waktu itu, dia juga tolong production saya. Yelah first time kita produce kan, ada masalah apa, dan dia ada pengalaman. Dan it's a beautiful moment yang mana Rosham is a real friend lah. No, actually Irma Fatimah ni pun banyak Datuk dengan saya tu. Dan dia membuka mata penerbit ataupun karya-karyawan dekat Malaysia nampak siapa Rosham Nur dalam Jimmy Asmara, beri peluang pada saya. Dan juga Irma dengan Badar ni banyak benda dengan saya. Saya susah dulu bila saya berlakon Jimmy Asmara, orang mula nampak bakat saya mula dapat offer. Lepas tu Irma buat satu drama bertajuk Sekiranya Ku Tahu. Azim kan datang tu. Patutlah maklum dengar suara Encik Azim. Macam mana Azim? Macam mana dengan dia? Masih di hospital maklum. Belum ada stok buah pinggang lagi. Doktor cakap kena tunggu. Sebab susah nak cari orang derma buah pinggang ni. Sepatutnya ditayangkan di Astro dan akhirnya ditayangkan di TV3 dan drama tu meletup gila. Dan nama saya dijulang besar. Dan dalam masa yang sama juga suami Badar, ex-husband Badar, Suami Badar? suaminya Badar lah. Bekas lah. Bekas. Ex-husband dia buat cerita filem KL Menjerit. Dan dua naskah ni telah menjulang nama saya sebagai bintang paling popular dekat Malaysia. Paling popular tau. Ya. Siapa sangka saya daripada kru production diangkat oleh sahabat saya, husband and wife. Sebab tu kejayaan saya ni banyak dengan dia orang. Emma Badar. Kira aku sedih lah. Bodoh ni. Kenapa kau sedih? Tak, mungkin orang tak tahu apa yang tersirat dalam hati saya kan. Dan semua orang nak apa orang cakap, semua orang nak berjaya dalam kehidupan, dalam career masing-masing. Tetapi saya selalu tengok ada orang kata kita ni nak berjaya ni bukan sebab kita ada PhD, bukan sebab kita ada ijazah, bukan sebab kita ada diploma, bukan sebab kita nak orang kaya. Tapi siapakah orang keliling kita? Tim kita mesti bagus. Dan saya pernah mendapat tim yang bagus untuk meletakkan diri saya berada di atas. Sebab tu saya bila nak bekerja, saya lebih cari tim. Siapa yang boleh menjadikan Rosham Nur tu bagus. Dan saya tahu limitation saya sebagai seorang pelakon. Saya boleh berkarya, tapi saya mencari seseorang yang nampak apa bakat saya, kelemahan saya, bukan nampak kebaikan saja. Dia kena tahu kelemahan saya. Kalau kelemahan saya yang ini jangan buat, tunjukkan. Kalau macam contohnya senang faham lah, Rosham Nur tak boleh terbang, tapi pengarah dan production tu boleh buat saya terbang. Boleh buat saya terbang kan. Jadi maknanya saya memerlukan tim yang bagus. Alhamdulillah dalam keadaan dunia kreatif ni bertukar tangan kan, bertukar baton kepada yang muda. Dan selalu saya nyatakan dekat dalam temu bual saya. Saya kata I need a new people ada bersama dengan saya. Saya perlukan orang-orang baru untuk mengarah saya. Dan saya tak banyak bekerja dengan pengarah-pengarah kat Malaysia. Saya banyak memerlukan orang-orang baru dan alhamdulillah baru-baru ni memang saya agak giat berlakon dengan orang-orang baru, dengan mana memang teknikal dia different, cara dia berbeza, membuatkan saya macam teruja, jadi seronok kerja. Dan saya nampak equipment saya lebih baik sekarang daripada yang dulu. You dapat bekerja dengan equipment yang hebat. 38 tahun saya dalam industri lakonan. Teknologi yes, ada banyak peningkatan. 38 tahun aku berlakon First time dalam hidup saya gunakan Ronin yang kamera yang boleh jalan sendiri. 60 hari syuting, 60 hari direct guna Ronin. So ini experience yang saya tak pernah dapat. Dan shot yang berjalan yang ni saya berharap dia akan menjadi bagus. Dan alhamdulillah insya-Allah tahun depan saya dipilih lagi untuk
aku satu lagi filem yang besar kan. Saya akan, diorang dah booking saya lepas raya. Ini bulan 12 ni pun diorang dah booking saya hero untuk filem. Jadi macam ya, ini yang saya perlukan untuk, bukan untuk saya tau, untuk industri. Macam tu juga Irma. Apa yang Irma cakap tadi sebagai janda yang kreatif. Title tu. Janda lah mah, habis bagi kau apa? Sebab engkau bercerai, masih ada suami. Maknanya janda. Kalau badan mati, kau tu balu. Faham tak? Faham. Ataupun orang panggil kau ibu tunggal. Jadi aku panggil kau janda, kau nak marah? Buat apa? Tak marah. Bunyi dia macam macam tu. Lagu tu diangkat, yang aku lagi nyanyi lagu tadi tu. Banyaklah kau. Lagu tu diangkat tau. Diangkat. Janda tu diangkat. Kau patutnya ni cara bangga kau tengok dia. cara kau duduk tu. Tengok. Macam mak janda. Astagfirullah. Tak ada kena-mengena duduk aku dengan title janda tu. Okey, kau orang kat luar semua jangan risau. Aku dengan Irma ni boleh katakan Every time jumpa gaduh. gaduh tak. Irma ni boleh tolak kepala aku. Aku boleh tolak kepala dia sampai sekarang. Kita kalau bergurau boleh tolak kepala ni. Jadi macam ni punya kawan lah kita orang kan. Tapi kalau Irma ni, aku tak adalah tanpa teringin nak ambil dia jadi nombor 2. Aku tak nak. Tak nak ke? Nak. Gila. Kata kau sayang aku sebagai kawan. Tidak lah mak. Aku sanggup bagi duit bulan-bulan. Aku sanggup bagi duit bulan-bulan belanja mak. Kau tak ada duit aku belanja. Aku pun tak dapat Tapi bayarkan aku jadi tak- bini kau, Syam. Memang tidaklah, Syam. Aku rasa tak sampai seminggu aku cerai. Aku bercerai dengan Kau kau. okey lah. Bergaduh setiap hari ni. Kalau dengan Badar tu, sepanjang 20 tahun kahwin dengan dia, boleh kira ni tak habis lagi ni. Gaduh yang besar. Jarang. Kalau dengan ni Lagi. aku rasa 3 hari aku dah kena cerai. Dah tak lawa. 2. Tak nak aku. Aku pun tak nak kau pun. Aku nak kau. Itu tahap gurauan saya dengan Irma Fatimah. Alhamdulillah. Dia orang semua nervous saya tengok Terima kasih Irma. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan aku, dengan Datuk Nana. Bukan apa, kadang-kadang kita kena melihat seseorang yang mempunyai tanda aras yang tinggi dalam industri itu, tetapi bagaimana dia membentuk diri dia untuk menjadi berada di atas. Bukan satu liku-liku yang amat mudah, tetapi liku-liku yang penuh duri untuk berada di atas tempat ini. Dan meletakkan nama branding Irma Fatimah sebagai seorang pengarah wanita yang cukup disegani di Malaysia, yang dapat menandingi kehebatan-kehebatan pengarah-pengarah lelaki. Ini bukan satu perkara yang mudah. Daripada seorang budak yang tidak tahu apa-apa, terjerumus sebagai seorang pelakon, kemudian sebagai seorang pengarah, sebagai seorang produser, dan hari ini telah meletakkan dia sebagai seorang pengarah yang hebat di Malaysia. Masya Allah. Is this a statement? Ya, statement. Tapi walau macam mana pun, janda kreatif hari ini memberikan ruang untuk anda mengenali siapa Irma Fatimah. Mungkin Datuk nak cakap apa tu? Kau aku tengah cakap elok-elok, kau main-main dengan aku. Bila aku serius, kau ni kacau Tak, aku. aku macam bangga aku hari ni. InsyaAllah puji-pujian aku dapat Aku dari tak dia. pernah Memang puji tak kau. pernah ke Kak Tak Irma? pernah. Mati dah semula dia takkan puji saya. Mati dah semula. Jadi dalam Ni podcast hari ni ni je saya dapat ada. ni. Oh ya Allah, ya dalam podcast Tuhanku. ni je ada. Ni aku dah simpan ni. Tolonglah bagi record ni tolong bagi lah. Okay, thank you everything. Thank you Irma Fatimah. Terima kasih Kak Sama-sama. Irma. Thank you. Okay, dan harap engkau semua jangan lupa untuk menyaksikan episod-episod akan datang dalam podcast Hitam Putih di Suhan Channel dan juga Usanita. Bye. Assalamualaikum. Bye. Ku Usanita.